Okay, hi glowers. Kalau anda pengguna aktif TikTok kan, pasti anda sudah biasa tonton video yang orang guna pore strip tu, tanggalkan kekotoran terutama di kawasan hidung tu. Mesti pernah tengok dan rasa macam puas lah tengok ya. Persoalan dia adalah, adakah pore strip ni benar-benar berkesan? Betul ke yang ditanggalkan itu seperti yang didakwa, iaitu whiteheads dan blackheads ya? Ada tak kesan sampingan? Ini satu lagi persoalan selepas guna pore strip ini. So dalam segmen TikTok versus Puan Mary kali ini, saya akan beri reaksi terhadap 3 video TikTok tentang penggunaan pore strip dan kemudian menjawab beberapa persoalan dan menyelesaikan kekeliruan anda tentang pore strip ini. Let's go. Okey, video pertama yang diberi oleh tim saya untuk saya tonton. Let's see. 14 saat sahaja dan dah boleh nampak dah yang kita hitam kat hidung. Saya start tonton sekarang tengok tu. Zoom dekat lagi. Mana taknya puas hati rasa tengok tu. Okey, itu videonya. Ada setengah orang mungkin bila tengok video macam ni rasa geli tau. But there you go, that's a video. Ada orang macam bila tengok rasa puas kan. Kita tengok pula video kedua. Let's see. Okay, this is 27 second punya video. Let's watch. Tarik blackhead. Are you sure this is blackhead yang ditarik? Lan Bella. Okay. Pore strip ni dia macam lain sikit. Ya, kita letakkan cecair dia tu, kemudian letak kertas, bila kering tarik. Okey. Nampak yang tadi tu lebih puas hatilah. Kemudian pakai pore serum katanya, jenama yang sama. Alright. Kita akan bincangkan nanti if this is correct way of using it. Ya. Yang saya tak suka pada pore strip yang putih-putih tu tadi tu sebab dia bila tak kering sangat. Kalau kita tak tunggu yang kering, dia meninggalkan saki-baki kertas tu. That's not fun. Not nice to see. Okay, let's see the third video. Okay, ini alright. Ini Dem Doktor. Dr. Shah sudah tentulah ya. Dr. Shah beri reaksi, saya beri reaksi juga. Mari kita tengok Dr. Shah punya reaksi apa dia. Okay, this is the standard pore strip lah yang ditonton ni. Video to watch. And I know that pore strips get a really bad rap on social media, but they're okay to use occasionally. I personally don't like them because they cause a lot of trauma to the skin with all that pulling. And all this white gunk that you see here, these are sebaceous filaments, which is oil and dead skin cells that are clogging your pores. It's better to just use a product that has salicylic acid on a regular basis to prevent them from building up. So Dr. Shah sebut itu bukan blackhead whitehead sebenarnya, it just merely sebaceous filament. Baik. So now let's dig deeper tentang pore strip dan apa pendapat saya selepas tonton 3 video tadi. Apa yang anda perlu tahu? Tadi kan kita dah tonton 3 video TikTok tentang penggunaan pore strip. Berdasarkan video tu, first thing first, you will see ada 3 jenis pore strip yang berbeza. Pertama, jenis yang paling biasa tu, yang ketiga tu tadi ada kesan kertas lah, ya, ataupun stiker, ya, pelekat yang dilekatkan pada hidung, kemudian dalam tempoh tertentu yang dah kering ditanggalkan. So, pelekat tu biasanya keras masa kita tanggalkan. So, kita tanggalkan. Yang kedua adalah peel off mask. Peel off ni adalah video yang pertama tadi, letak liquid tu, kering, tanggal. Yang ketiga dalam bentuk krim tu sapu dulu dekat kawasan hidung, kemudian ada kertas diletakkan di atasnya dan ditanggalkan kertas itu setelah krim tu tadi atau lotion liquid tu kering. Biasanya memang disebut pore strip ya. Kebanyakan kita akan fikir tempat untuk menggunakannya mestilah dekat kawasan hidung kan. Tapi sebenarnya dia boleh juga guna dekat dahi, di kawasan dagu, yang mana-mana tempat yang berpotensi ada sumbatan pori-pori lah ya. Ramai orang menganggap fungsi pore strip adalah untuk bersihkan pori-pori, kurangkan blackheads, kurangkan whitehead, cabutkan blackhead whitehead tu yang muncul akibat pengumpulan minyak dan kekotoran dalam pori-pori. Sebenarnya apa yang Dr. Shah video ketiga tadi sebut tu
betul-betul. Apa yang ditarik keluar daripada pore strip ni kebanyakannya hanyalah sebaceous filament, iaitu kekotoran pada liang pori yang berada pada kawasan atas lapisan pori sahaja. Kalaulah betul pore strip tu boleh menanggalkan whitehead, blackhead seperti apa yang didakwa dalam video, ada tulis tadi kan, ya, dah tentulah tak perlulah pakar estetik menjalankan servis extraction terutama untuk whitehead, blackhead ini. Tapi tak dinafikan pore strip ni memang popular lah, terutama di media sosial, ya. Apa sebabnya popular? Pertama, ianya memberi kesan segera. Pengguna dapat tengok kotoran ditarik keluar dari pori-pori, nampak jelas dekat atas pore strip tu. Saya yakin kalau anda yang pernah gunakan produk ini pasti seronok, rasa puas hati bila nampak banyak kekotoran yang melekat pada pore strip tersebut, ya. Kesan visual ini memang boleh memberikan, kita panggil, immediate satisfaction, rasa lega, rasa macam wow, kulit saya sudah bersih, sudah licin. Itu faktor pertama. Keduanya, ia mudah dipakai, ya, dianggap praktikal, ya. Penggunaan pore strip ni tak perlu alat yang canggih, tak perlu kemahiran yang khusus. Tampal, tunggu sekejap lepas dia kering, ya. Lepas kering tu boleh cabut, ya, kertas ataupun pore strip yang telah kering itu. Itu sebab dia popular juga. Ketiga, harga dia berpatutan, mudah didapati di drugstore, ya. Ada banyak pilihan daripada pelbagai jenama. So this is, I believe these are the 3 reasons why pore strips are very, very popular. Disebabkan pore strip ni adalah salah satu produk penjagaan kulit yang sangat menarik perhatian, terutama I think mana-mana social media pun, terutama TikTok, ya. Ada tak wujud kesan negatif kalau kerap sangat pakai? Ada tak gabungan ataupun produk ini, ya, boleh sebenarnya digunakan oleh semua jenis kulit? So menurut satu orang doktor ni, Dr. Blair Murphy, seorang pakar dermatologi, bahan tambahan dalam pore strip seperti astringent, ya, dia boleh menyebabkan kekeringan dan kerengsaan pada kulit. Jadi tak dicadangkan penggunaan pore strip ni pada kulit yang sensitif maupun yang ada eczema. Kebanyakan pore strip juga dia menggunakan konsep macam gum yang kuat. Ini boleh menyebabkan iritasi, kemerahan, kekeringan terutama pada kulit yang sensitif. Pore strip yang ditarik dan ditanggalkan secara kasar, ya, ramai orang memang buat lain macam kasar dia, ya, boleh juga merosakkan lapisan permukaan kulit dan mengakibatkan masalah kulit yang lain akibat penggunaan yang kasar tadi. Saya bukan larang menggunakan pore strip, anda kena faham. Saya nak memastikan anda menggunakan pore strip dalam keadaan risiko iritasi yang sangat minimum. Jadi, apa perlu dibuat? Anda tarik lembut-lembut, berhati-hati, perlahan-lahan je pore strip tu. Kita nak elak kecederaan pada struktur kulit, dan jika perlu, ya, dan sangat galakkanlah, ya, hadkan penggunaan pore strip tu 2 minggu sekali, paling kerap pun seminggu sekali sahaja, ya. Tak nak ada iritasi pada kawasan yang digunakan. Setelah gunakan pore strip, sangat penting untuk bersihkannya dengan betul, kemudian pakai serum, pakai pelembap supaya bahagian yang kering yang telah dicabut tadi tu boleh dikembalikan kelembapannya, ya. Tapi nak bagi tahu juga, menggunakan pore strip ni hasil tu sementara sahaja, ya. Kalau betul-betul nak kulit bersih dan licin, kalau nak betul-betul hilangkan blackheads dan whiteheads, ya, amalkan cuci muka, kemudian amalkan penggunaan toner yang ada AHA, BHA dalam seminggu sekali, 2 kali, maksimum 3 kali, ya. Dan saya juga cadangkan untuk anda yang mempunyai pori yang tersumbat, digalakkan mencuci muka dengan teknik double cleansing, kerana teknik cucian ini membantu membersihkan kotoran, peluh, debu, minyak berlebihan dengan lebih baik. Jadi saya nak tekankan sekali lagi, menggunakan pore strip cannot remove your whitehead and blackheads, ya. Itu hanyalah sebenarnya sumbatan yang bahagian atas liang pori anda saja, ataupun apa yang dipanggil sebaceous filament. Semua orang ada. Dan kalau anda nak guna, jangan guna terlalu kerap, jangan bergantung dengan pore strip lah, itu maksud saya, ya. Lebih baik amalkan rutin penjagaan yang mengandungi bahan yang betul-betul boleh menanggalkan kekotoran di dalam liang pori, terutama yang ada salicylic acid. So ada lagi tak video lain yang di TikTok yang anda nak saya bincangkan? Nyatakan di ruang komen dan boleh saya sertakan dalam video, dalam segmen ini di video yang akan datang. Okay, bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.